Sekarang kita nak tahu pula, tuan-tuan selalu dengar kan, ada orang kata hadis Nabi, ada orang kata sirah Rasul, ada orang kata sunnah Nabi. Ni apa benda ni? Salah satu di antara tiga ni, benda tiga ni sama ke tak sama? Jadi kita terangkan ringkas lagi padat. Ketiga-tiganya boleh kata sama, serupa tapi tak sama. Yang pertama yang paling luas sekali, iaitulah sirah. Sirah dia berasal daripada perkataan sara, yasiru jalan, siratan perjalanan hidup baginda Nabi, daripada apa yang diceritakan oleh sahabat-sahabat, diceritakan patutnya oleh sahabat-sahabat, dan diceritakan sendiri oleh baginda Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Itu sirah. Yang kedua, yang sirah ni maknanya meliputi peristiwa hijrahnya baginda, macam mana lalu kok mana, pergi ke mana, apa dialog dia dengan para sahabat, apa arahan Nabi, apa larangan Nabi, apa respon Nabi kepada apa yang sahabat buat. Itu semua sirah, ya. Kemudian yang kedua kita sebut hadis. Hadis Nabi, hadatha, pasal perkataannya bercakap, ya. Nahnu natahaddath ma'akum fi mawdu'in wahid ala wa huwa manhajus sunnah, ya, begitulah maksudnya. Nahnu natahaddath maksudnya kita bercerita, maknanya dua orang bercerita. Hadatha, kalau hadithun cerita, cakap, ya. Maknanya kalaulah perkataan itu disebut hadis Nabi, hadis dia boleh jadi hadis Nabi atau hadis daripada percakapan para sahabat. Contoh sahabat-sahabat duk cerita, aku solat macam gini ni, bukan Nabi cerita pun. Sahabat A, contohnya Wa'il bin Hujur, kenapa? Contohnya sahabat A bernama Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa aku solat, ataupun Ibnu Umar, ataupun Ibnu Abbas, ataupun Ibnu Mas'ud, seorang sahabat lain nampak dia solat dalam keadaan duduk. Maka dia kata, kau nak tahu tak, beginilah caranya Rasulullah solat. Maknanya bukan Nabi cakap pun, sahabat yang cakap, tapi dia kata dia tahu itulah cara Nabi menuraikan, mendirikan solat. Maka itu jadi hadis juga. So hadis ini bukan hanya apa yang Nabi cakap, tapi yang sahabat cakap menceritakan persekitaran perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, begitu juga dengan apa yang Aisyah cerita. Contohnya Aisyah cerita dekat rumah apa yang Nabi buat, ya, apa yang Nabi buat ketika beliau haid, apa yang Nabi buat solat malam. Nabi tak cerita sendiri, Aisyah yang cerita, dia pun jadi hadis. Okey? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga yang paling kecil sekali skop dia, iaitulah sunnah. Itu yang kita nak fokus malam ni. Sunnah iaitulah mengikut tafsiran ataupun definisi ahli-ahli ulama usul fiqh. Mereka mendefinisikan sunnah kepada apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari sudut kata-kata baginda, perbuatan baginda, atau takrir, endorsement, pengiktirafan yang baginda berikan kepada perbuatan dan percakapan para sahabat. Okey? So jadi daripada tiga-tiga ini, yang mana yang paling penting untuk kita belajar, tuan-tuan? Jawabnya sunnah. Kerana sunnah adalah sumber hukum. Sunnah adalah sumber untuk hampir kepada Nabi dan mendapat redha Allah. Adapun sirah, tak semua sirah adalah sahih. Sampaikan ada perbincangan ulama, ni just nak maklum pada tuan-tuan, ya, yang mengatakan bahawa baginda Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam gua, kemudian ada labah-labah buat penutup, kan? Tuan-tuan selalu dengar cerita tu, kan? Cerita itu pun ada perbincangan di kalangan ulama, ada sebahagian kata tak berapa sahih. Nampak? Dan cara Nabi, contohnya Nabi keluar pada waktu malam, Nabi keluar pada waktu malam, kan, masa berhijrah, kan, itu sirah, itu bukan sunnah yang dah sudah, ya, itu sunnah, tapi maknanya sekarang ni itu sirah Nabi, cara perjalanan Nabi, yang mana
keluarnya baginda Nabi pada waktu malam itu ada perbincangan di kalangan ulama, sahih atau tidak sahih. Maka semua sirah tidak semestinya jadi sunnah yang kita kena ikut. Boleh faham? Maknanya kalau kita nak dakwah, kita tak perlulah nak berhijrah, mesti berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sebab sirah itu bukan sunnah seluruhnya. Difaham tuan-tuan? Ya? Sebab itulah bila Nabi berdakwah, secara yang pertama Nabi berdakwah di rumah Arqam bin Abi Arqam, kelompok kecil. Kemudian Nabi pun senyap dulu, tak beri pada orang-orang kafir musyrik sebab Islam masih lemah. Itu proses tu, proses sirah nabawiyah. Maka tak wajib kepada kita untuk tiru. Kita kalau nak dakwah, kita kena tak boleh buatkan masjid besar-besar gini. Kita kena sorok-sorok je dulu. Kalau siapa tak sorok-sorok dulu, tak ikut Nabi maknanya. Itu salah faham tu tuan-tuan. Sebab itu sirah. Sirah tak mesti ikut one by one, step by step. Okay? Kecualilah sirah itu telah pun diiktiraf sebagai sunnah. Sebagai sunnah. Sebagai contoh di sirah Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki. Dia kata dia nak minta izin nak pergi perang juga dengan Nabi. Ini sirah. Tiba-tiba Nabi tanya, adakah engkau ada emak lagi? Dia kata ada. Maka Nabi pun kata, fa'alzimha, hendaklah engkau kalau gitu tak payah pergi perang. Engkau pergi jaga emak engkau dulu sebab tak ada orang lain jaga. Itu adalah jihad untuk engkau. Nampak tak? Itu asalnya sirah. Tapi sebab Nabi berikan satu arahan, dia jadi sunnah. Maka sesiapa yang selepas ni nak pergi demonstrasi, marah kezaliman contohnya, tapi mak tak ada orang jaga, mak sakit, tak sunnah tuan-tuan pergi demonstrasi meninggalkan mak yang sakit di rumah atau ayah yang sakit di rumah. Boleh faham? Itu cara nak faham sirah yang telah bertukar menjadi sunnah. Okey? Hopefully faham lah.